warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke-92. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashratis sa'ah ay yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajul la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah, rawahu Ahmad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu daripada tanda-tanda kiamat ialah seseorang memberi salam kepada seseorang yang lain semata-mata kerana dia mengenali orang itu, bukan kerana orang itu seorang muslim. Musnad Ahmad. An Imran bin al-Husayn radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum, faradda alaihi assalam summa jalasa, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun, summa jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah, faradda alaihi fajalasa, faqala ashrun, summa jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, faradda alaihi fajalasa, faqala salasun, rawahu Abu Daud. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, assalamu alaikum. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab salam itu, lalu beliau pun duduk. Baginda bersabda, 10, yakni atas salamnya itu 10 pahala telah dituliskan untuknya. Kemudian datang seorang lelaki lain lalu berkata, assalamualaikum warahmatullah. Baginda menjawab salamnya itu, lalu beliau pun duduk. Baginda bersabda 20, yakni beliau 20 pahala telah ditulis. Kemudian datang seorang lelaki lain lalu berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda menjawab salamnya dan beliau pun duduk, dan baginda bersabda 30, yakni 30 pahala telah dituliskan untuknya. Riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, tuan-tuan, dia pagi ni kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslimin, itu hak-hak seorang muslim. Hadis yang pertama daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni banyak kali dah kita sebut nama dia, seorang yang rapat dengan Nabi, seorang pembaca Al-Quran, dikenali. Kita ceritakan kaki dia dulu agak kecil, ditertawakan oleh para sahabatnya. Banyaklah kisah menarik tentang dia. Apa lagi? Dan menarik juga kalau Ibnu Mas'ud ni kisah ketika mana Abu Jahal nak mati. Abu Jahal ni dia mati masa dalam peperangan Badar yang pertama. Antara yang dia banyak ramai figure yang terlibat menyebabkan Abu Jahal tu mati, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal ni dia nak mati, dia dok komen, dia kata pada Abdullah bin Mas'ud ni, kata, kau ni pengembala kambing. Dia kan dicerita pengembala kambing. Jadi dia marah dekat Abu Jahal, dia pergi, dia tetaknya Abu Jahal tu, Abdullah bin Mas'ud. Okey. Dalam hadis ini menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna min ashratis saah, salah satu di antara tanda hari kiamat ialah ayyusallima rajul ala rajul, yang mana seorang lelaki memberi salam kepada seorang lelaki yang lain, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah, dia tidak memberi salam melainkan hanya kepada orang yang dia kenal saja. Ini betul lah berlaku pada saya, tuan-tuan kita semualah.
Hari ni kita kalau nak bagi salam tu orang kenal baru kita bagi salam kan. Kalau orang tak kenal kita tak bagi salam kan. Sebenarnya dia ajar oleh Islam, bagi salam ni jumpa je orang bagi salam. Kenal ke tak kenal, dia Muslim, kita kena bagi salam, tu adab dia. Tapi kita ni dah terbiasa. Itulah tanda-tanda kiamat. Maksudnya kita bagi salam orang kita kenal kan. Kalau kita masuk kedai tu kan, kalau ada orang yang kenal, Assalamualaikum. Tak masuk semua orang Islam kan buat donor kan. Bila jumpa orang Islam kata, Assalamualaikum. Kan kawan kita baru kita bagi salam. Ni tanda-tanda kiamat. Saya pun macam tu. Kita biasa macam tu. Jadi bila kita dengar hadis ni, ni perlu perkara yang perlu kita baiki supaya tanda-tanda kiamat tu dia jauh sikit kan. Lambat lagi berlaku kiamat tu kan. Jadi kita kena baikilah sama-sama kelemahan kita. Kemudian hadis yang kedua disebutkan, diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Nama Imran bin Husain ni jarang kita sebut. Imran bin Husain ni salah seorang sahabat Nabi. Dia ada 3 orang. Imran bin Husain, ayah dia Husain, dan juga Abu Hurairah. Mereka ni 3 orang ni datang sekali jumpa Nabi SAW ketika mana Amul Khaybar tahun 7 Hijrah. Abu Hurairah dia memang di Islam dia lewat. Jadi tahun 7 Hijrah tu bertiga ni sekali datang jumpa Nabi untuk masuk Islam. Biasa kita sebut Abu Hurairah sebab dia ni ahli sufah kan. Imran bin Husain ni juga orang yang hebat. Cuma nama dia ni dari sudut hadis dia ni tak nampak sangat. Ulama hadis kata dia ada meriwayatkan sekitar 130 hadis saja, tak macam Abu Hurairah nama. Tetapi dari sifat Imran bin Husain ni, sifat dia zuhudnya, tawaduknya, sebagai ahli sufinya, dia memang cukup hebat. Sangat-sangat terkenal. Imran bin Husain Al-Khuzai. Dia ni 3 orang beriman dengan Nabi SAW sekali. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dihantar oleh Umar menjadi mufti dekat Basrah. Imran ni dia punya terkesan dia dengan hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi dia kata, kalaulah kamu ni memula para sahabat dulu duduk dengan Nabi. Sahabat ni dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, kami ni kalau duduk dengan kau ya Rasulullah selalu ingat akhirat, ingat amal ibadat, nak buat baik. Tapi bila balik lupa balik, jumpa kau ingat balik. Dia kata, masa itu Imran bin Husain dia ada. Maka Nabi SAW sebut, dia kata kalaulah kamu ini sentiasa teringat aja tentang akhirat, teringat tentang kematian, semua cukup beringat ibadat, maka kata Nabi akan turunlah malaikat berbaris-baris bersalam kepada kamu. Dia kata itu Nabi SAW sebut itu. Jadi Imran bin Husain ni, dia dengar hadis ni, dia sangat terkesan. Sangat pada diri dia. Dia kata, macam mana aku nak jadi macam itu. Kemudian hadis Nabi tu, Nabi sebut dekat ujung dia tu, as-sa'ah. Maksudnya kita nak jadi baik ini, nak jadi ahli ibadat ni, as-sa'ah. Nabi sebut sikit-sikit kan. Tapi Imran bin Husain ni, dia dalam otak dia kata, as-sa'atul wahdah. Dia kata, aku nak satu waktu je, tak ada nak sikit-sikit, aku nak dapat terus. Bagaimana supaya malaikat boleh bersalam dengan aku. Sebab dia ni tadi 3 orang, Imran bin Husain, Abu Hurairah dengan ayah dia beriman dengan Nabi. Dan mereka ni tahun 7 Hijrah. Imran bin Husain ni orang Mekah, bukan orang Madinah. Jadi dia orang bertiga ni, dia kata, aku ni dah tua sangat, macam Abu Hurairah lah. Jadi aku ni nak biar dapat pegang Islam tu, amal dengan sebaiknya. Jadi pegang itu. Jadi ni dia buat ibadat ni, dia buat ibadat, terus beribadat lagi, buat amalan itu, buat amalan ini, sampai peringkat orang mengatakan dia ni dah macam tak berapa nak dikenali sangat. Dan ketika mana dia mati, dia pesan pada orang, dia pesan pada ahli keluarga, sahabat-sahabat dia, apabila kamu pulang menguburkan aku, dia kata, maka kamu sembelihlah binatang-binatang dan berilah makan. Dia kata, maksudnya kematian dia itu merupakan satu kematian yang cukup menggembirakan.
Dia mati tu, dia kata dia macam dia puas hatilah hidup dia tu, walaupun dia orang kata dah hujung umur, tapi dia puas hati. Biasa orang mati ni dia sedih kan, dia kata kalau aku mati kamu balik sembelih kambing, kemudian bagi makan orang. Dia seronok, dia puas hati kan dengan kematian, disebabkan amal-amal ibadat yang dia buat. Dan disebutkan dia ni Allah Ta'ala uji dia lebih kurang dalam 30 tahun. Allah Ta'ala uji dia dengan satu jenis penyakit, dan dia sangat redha dengan penyakit tu. Dia tak minta dengan Allah Ta'ala supaya dia tu disembuhkan. Dia tak minta supaya, dan dia redha. Dia kata, aku suka apa yang Allah Ta'ala suka untuk aku. Tu maksudnya dia faham penyakit yang kena pada dia itu adalah penyakit yang Allah beri. Maka Allah beri pada dia, itulah yang terbaik untuk dia, dan dia redha penyakit tu. Ini bukan level kita lah, kita boleh cerita dengar aja lah gitu kan. Ni level orang yang tinggi-tinggi, kita ni cak ayang kan. Level rendah-rendah. So dalam hadis ini Imran bin Husain dia menyebutkan telah datang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata Assalamualaikum. Dia bagi salam pada Nabi. Kemudian Nabi jawab salam tu, Nabi jawab salam. Kemudian lelaki itu duduk. Nabi kata, yang siapa yang hanya sebut Assalamualaikum, Nabi katakan ashrun, dapat 10 pahala, 10 darajat. Kemudian ja'a rajulan akhar, datang seorang lelaki yang lain pula. Dia jumpa Nabi, dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Ni yang kedua, dia tambah. Tadi Assalamualaikum 10. Yang lelaki yang kedua datang jumpa Nabi, bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab, lelaki itu duduk. Maka Nabi kata ashrun, dia dapat 20 pahala, 20 darajat. Kemudian ja'a rajulun akhar, datang seorang lelaki yang akhir, dia bagi salam juga pada Nabi. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab salam tu, dan dia, lelaki tu duduk. Nabi mengatakan 30. Ni kelebihan memberi salam. Dia punya level-level pahala. Ada 3 level. Tukang bagi salam, tukang jawab tadi, itu kita dah pernah bincang. Maksudnya jawab tu kena sama ataupun lebih baik. Ini bagi orang yang bagi salam pula. Orang yang bagi salam tu ada 3 level. Ada Assalamualaikum 10 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala, dan yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 dah darjat, 30 pahala. So Nabi ajar kita. Jadi kalau kita nak bagi salam tu, kita pilihlah pahala yang paling banyak. Kadang-kadang kita malah Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam itu pun tak banyak. Assalamualaikum kan, ujung kan apa ni. So kita sebut betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk peringatanlah untuk saya, kita sama-sama supaya amal ibadat yang kita buat tu yang terbaik, pahala yang terbaik yang kita dapat insya-Allah. Jadi moga-moga kita fahami hadis ni, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Wa la ilaha illa anta.